Okey, saya sedang menunggu marking dari Cik Am. Okey, jadi kepada rakan-rakan yang lain, on kamera anda. Oh, dah masuk. Faiz Aziz. Faiz Aziz, boleh dengar saya Faiz Aziz? Thumbs up jika anda boleh dengar saya. Okey, thank you Faiz Aziz. Okey, Syafiq Suhaimi, boleh dengar? Okey, terima kasih Syafiq. Okey, ramai lagi yang malu-malu untuk on camera. Okey, terima kasih kepada anda yang on camera. Okey, saya rasa SR channel ni masih di tengah kerja masa ni. So, dengan pelitup muka. Okey, selamat bertugas kita ucapkan. Okey, so marking. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita bersiaran dari mini studio IKTVN Dusun Tua. Bersama hari ini Cik Mi dan juga Cik Am, kita punya kru di mini studio. Dan juga kita ada satu tetamu misteri hari ini yang turut bersama di mini studio kita. Jadi untuk tetamu ni saya tak nak anda. Ya, jadi dia akan memerhatikan lagi apa yang berlaku hari ini. Dan juga tidak lupa kepada semua pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020 yang berada di talian hari ini. Selamat kembali sesi bersama kelas dalam talian untuk anda pada petang ni. Kalau biasa kita siaran waktu pagi, hari ini kita waktu petang. Okey, jadi update untuk hari ini 15 Oktober 2020, hari Khamis. Jadi kita masih lagi di dalam fasa PKPB. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan PKPB, jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, jaga keselamatan dan kesihatan anda. Saya nampak macam sini di SR channel, dia ada PPE dia dekat dengan pelitup muka. Yes, keep it up. Okay, kepada yang belum on camera, on camera anda. Okay, so kita akan berkongsi. Jangan malu, jangan segan. Okay, yes, tadi kalau ni siapa tadi? Fuzah Hanani kembali. Tengok tadi line slow kan. Okay, so saya nampak ada banyak kain-kain yang menarik di belakang tu. Mungkin untuk stok raya tahun depan. Okay, jadi kita teruskan dulu kita punya agenda hari ni. Okay, seperti mana yang Cik Mi cerita semalam. Okay, kalau kita recap balik, semalam kita dah bersama dengan Cik Raziz, sahabat bersama Cik Mi, Cik Raziz dari Cabangan Hubungan Industri yang berkongsi tentang peluang pekerjaan dan juga peluang untuk melanjutkan pelajaran dan juga latihan dalam bidang TVET. Jadi ini adalah persediaan anda. Mungkin perjalanan itu rasa macam jauh, tapi ingat apa yang Cik Raziz maklumkan semalam. Jadi pejam cedik 27 bulan bagaikan tidak terasa. 27 bulan, betul kalau anda buat peringkat diploma ada setahun. Setahun pun kalau mengikut ada setengah kursus, anda berada 6 bulan di dalam, 3 bulan di latihan industri dan kembali 6 bulan di dalam. Jadi tak lama sebenarnya anda berada di dalam ni pun. Dengan rakan-rakan, saya percaya kalau rakan-rakan yang dalam ni ada 49 orang ni, kalau betul anda hadir ke Dusun Tua ni, saya rasa tak kurang riuhnya nanti saya rasa ni. Jadi nanti yang bonda pengarah pun jenuh juga nak mengejar seorang-seorang ni kat dalam ni. Okey. Dalam norma baru kita bersiaran secara atas talian. Okey. Firzah Hanani tengah kerja tuan. Okey, tak apa. Keep on kerja. Earpiece Bluetooth pasang dan boleh dengar celoteh kita dan juga rakan-rakan di talian hari ni. Okey. Mana Cik Siti? Cik Siti tak on camera lagi. Tak tahu mana dia begini. Alright. Jadi hari ni yang itu yang tadi Cik Mi cerita yang semalam. So hari ni Cik Mi nak kongsikan dengan anda juga dalam skop success story bersama dengan bekas-bekas pelajar. So yang hari tu kita dah jumpa dengan Presiden Persatuan Alumni. Kemudian kita dah jumpa dengan setiausaha. Dan juga kita dah bersama juga dengan Nick Ridwan. Nick Ridwan. Jadi hari Isnin kita bersama dengan saudara Nick Ridwan. Jadi hari ni pun Ridwan juga. Cuma Ridwan hari ni bukan Nick tetapi Muhammad Ridwan. Jadi yang akan bersama kita adalah saudara Muhammad Ridwan bin Wahid.
siapa dia ni. Jadi kalau orang yang biasa mungkin dia tak nak kenal nama ni. Tetapi kalau kepada mereka yang di dalam bidang spray painting, pertandingan antarabangsa, jadi mereka pernah berjumpa dengan dia dan juga bersaing di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Ya, pada hari ini kita akan bersama di talian saudara Muhammad Rizwan, yang juga bekas pelajar bidang semburan cat di IKTBN Dusun Tua. Jadi kepada yang di talian hari ini, sama-sama anda kekal di talian untuk kita dengarkan perkongsian bekas pelajar IKTBN Dusun Tua yang akan kita bawakan sebentar nanti. Jadi saya percaya Cik Am, kita ada satu bingkisan BT sebelum kita serahkan kepada kita punya sharing session. Okey, jadi rasa Cik Am dah bersedia dengan BT. Okey, kepada yang lain, okey, kita saksikan BT yang disediakan oleh Cik Am. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izwan bin Wahid, berasal dari Terengganu, Federal Kedah, berusia 21 tahun, mengikut latihan kemahiran di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua. Semangat anak muda membara. Filter in the Snapchat that you can use. And now with the car painting. And the gold goes to Mohammed Rizza from Malaysia. Kerajaan perlu mempertimbangkan insentif kepada peserta yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam pertandingan kemahiran dunia WorldSkills Asia WSA 2018. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata kejayaan kontingen negara meraih 11 pingat dalam WSA 2018 membuktikan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET Malaysia adalah kompeten, berkualiti dan berkemahiran tinggi. Bidang kemahiran penyejukan dan pendingin hawa, semburan cat kereta dan kimpalan, manakala pingat perak diperoleh dalam kejuruteraan reka bentuk mekanikal berbantu komputer CAD, lukisan dan hiasan serta teknologi fashion. Cabaran negara lain bagi saya okey lah, tapi sama juga lah. Tapi masa kita kejar masa tu kadang-kadang kita tak sempat. Tu kita kejar masa tu kadang-kadang kita stress tau. Tu kita kawal-kawal diri sendiri, okey boleh kita dapat lah. Dan mereka telah pun berjaya mengharumkan nama negara tercinta. Khususnya bagi Ahmad Rizwan yang juga merupakan pelajar bagi IKTBN Dusun Tua. Ini sekaligus menunjukkan bahawa lepasan TVET kita merupakan lepasan terbaik di Asia dan insya-Allah pada tahun depan yang terbaik di peringkat dunia, dan perlu kita berikan lebih banyak perhatian kepada lepasan TVET kita supaya gaji mereka dapat ditingkatkan, peluang pekerjaan dapat ditingkatkan dan lebih banyak fokus dalam latihan diberikan kepada mereka. 17 bidang kemahiran dipertandingkan dalam WSA 2018 yang melibatkan penyertaan 19 negara termasuk Malaysia. Momentum pencapaian cemerlang ini diharap dapat diteruskan sehingga ke peringkat WorldSkills Competition WSC di Kazan, Rusia, Ogos tahun depan. Okey, alright. Itu dia tadi BT yang disediakan oleh Cik Am untuk kita kongsikan bersama hari ini. Nampaklah. SR Channel, boleh dengar saya SR Channel? Kalau boleh dengar thumbs up ini pada saya. SR Channel. Tak boleh, dia rasa tak boleh nak dengar saya begitu. SR Channel. Boleh Oh boleh, sebabnya dia boleh tapi dia punya visual dia tak nampak. Okey, sebab saya nampak tadi IKTBN Bukit Mertajam WorldSkills tu. Right, walaupun jauh tapi saya boleh nampak. Okey, jadi itu dia kita punya speaker hari ni.
secara ringkas ada nampak siapa dia. Ini kalau ada orang Terengganu kat sini, so anda boleh bangga anak Terengganu juga mampu membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa. Okey, jadi rasanya dia ada di talian. Ada Cik Siti. Okey, Cik Siti boleh dengar saya, Cik Siti? Kalau boleh dengar, thumbs up. Kalau boleh dengar saya. Mungkin line dia slow sini, ada lagging kat situ. Okey, Cik Siti boleh dengar saya, Cik Siti? Okey, thumbs up. Boleh. Okey, dia tak ada thumbs up, dia terus jawab pintu je. Okey, jadi untuk kita teruskan lagi pada hari ini. Jadi sudah bersedia di talian nampaknya. Okey, kepada yang berada di talian, okey, nanti kita tengok dari profil ni. Okey. Saudara Muhammad Rizwan bin Wahid akan bersama dengan kita berkongsi cerita dan juga pengalaman sepanjang perjalanan latihan beliau di IKTBN Dusun Tuan. Kepada saudara Muhammad Rizwan ataupun Iwe, kalau dekat sini orang panggil dia Iwe, untuk kita teruskan sesi ini. Jadi kepada yang lain, kalau kita tengok profil budak hitam, budak hitam berbaju kelabu tu, so anda boleh pin untuk dengar cerita dia hari ini. Okey, jadi Iwe, sudah bersedia di talian Iwe? Okey, jadi saya serahkan pada Iwe untuk sesi perkongsian pada hari ini. Silakan Iwe. Okey. Mau dengar ke? Okey, audio yang lain boleh dengar audio. Kalau yang lain boleh thumbs up kalau boleh dengar, yang mana dia ada visual. Okey, boleh thumbs up. Okey, good. Okey, good. Hai. Putra, okey, very good. Saiful boleh dengar, Saiful Nuriman lah. Okey, alhamdulillah. Saya Muhammad Rizwan bin Wahid. Okey, nice, very good, nice. Dari Terengganu, bekas pelajar IKTBN Dusun Tua. Dan dalam bidang terperancat, saya masuk dalam 2016 kelas 2 dalam bulan 7, dan sekarang saya bekerja di Okey. Saya cerita latihan dari segi latihan IKTBN Dusun Tua. Semasa saya berada di IKTBN Dusun Tua, saya banyak belajar tentang macam mana preparation yang kita perlu buat semasa dalam waktu kerja. Dan dari situ kita banyak belajar dari segi masa, dari kerja dan semualah. Okay. Belajar di IKP ni banyak daripada amali dan teori. Daripada amali itu kita banyak belajar sebelum kita start bekerja selepas habis belajar lah. Okay. Kejaya saya belajar di agrikultur dan pembelajar. Saya start bulan 7 2016. Dalam SEM 3 saya start masuk dalam selection untuk World Scale Malaysia untuk pergi ke Bangkok. Okay. Masa selection tu saya dapat untuk pergi ke pertandingan di ASEAN Bangkok. Start daripada situ dalam bulan Ogos start pertandingan. Dari situ saya banyak belajar dari segi masa dan banyak lagi kita belajar daripada mental fizikal, dan dari situlah kita improvekan diri kita supaya kita ni banyak membantukan diri kita untuk inilah sesuatu yang kita boleh buat. Semasa pertandingan di Bangkok saya dapat medallion for excellence dalam kumpulan top number 5. Dan saya perlu balik pada Malaysia, belajar lagi, saya banyak belajar lagi untuk pergi ke Asia Abu Dhabi, World Scale Asia Abu Dhabi. Okey. World Scale Asia Abu Dhabi. Asia Abu Dhabi saya banyak belajar daripada kesilapan saya sendiri supaya improve ke hadapan
banyak belajar dari segi masa apa yang masa serta cara kerja kita. So, saya membaikikan balik diri saya dan cara kerja. And then masa saya ni dalam sebelum pergi ke World Skill Asia Abu Dhabi dalam 1 bulan saya training. And then saya terus ke bertolak ke Abu Dhabi naik flight. Okay, start perdagangan saya ni lah dalam 7 negara dah silap saya. Okey, Wan, boleh dengar saya, Wan? Boleh. Okey, baik. Kalau boleh dengar, mungkin saya akan ada interaksi masa ni, boleh, Wan? Okey. Jadi kalau saya ada selit-selit ni, okey. Boleh, mungkin kita akan ada akan buka ruang-ruang untuk soalan. Mungkin nanti Cik Am akan jawab kalau ada soalan-soalan dari mesej. Tapi jika ada soalan-soalan untuk diutarakan kepada speaker kita ini, kepada yang berada di talian, jadi bersedia dengan soalan-soalan, boleh tanya dengan Brother Iwan. Ya, dengan pengalaman. Kalau tadi cerita bermula di Dusun Tua, Iwan. Boleh dengar? Okey. Okey, mana training di Dusun Tua, belajar di Dusun Tua, semua rancat. Okey, so dapat pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat Asia. Jadi dapat ke peringkat Asia, pergi ke Abu Dhabi, Dubai. Bangkok, ASEAN. Betul. Bangkok, ASEAN. Kita ke Asia, Abu Dhabi. Asia, Abu Dhabi. Okey, so tadi kita baru cerita sampai Abu Dhabi tadi, kan? Baru sampai Abu Dhabi. Okey, ya. So sebenarnya perjalanan ni kita baru suku jalan tu. Dalam cerita ni. Okey, yang sebelum kita dah bincang, tapi tak apa, yang kita nak kongsikan dengan adik-adik junior ni. Jadi bagaimana seorang pelajar masa dalam belajar diberikan pendedahan mengambil peluang dan cabaran untuk pergi ke peringkat yang tinggi, walaupun masih bergerak belajar tetapi ada ruang dan peluang. Sebab kalau anda tengok ni Syaiful, boleh nampak Syaiful? Syaiful Nuriman, boleh nampak? Okey, hari ni Wan sedang bekerja di ni apa, dalam bidang body painting, Wan? Body painting. Body painting. Okey, jadi maknanya persiapan di peringkat kebangsaan, kemudian peringkat ASEAN di Bangkok, Bangkok. Di Bangkok, kemudian pergi ke Abu Dhabi. So yang itu proses tu memang agak perit juga di peringkat awal. Jadi kepada adik yang bersedia dengan soalan-soalan, nanti kita akan buka untuk sesi soal jawab. Okey. Jadi kita teruskan mana perjalanan. Tadi baru sampai persiapan ke Abu Dhabi. Bagaimana dari Dusun Tua, dari Terengganu, Ganu. Ganu. Okey, Ganu, Dusun Tua, kemudian ke pentas antarabangsa di Dubai untuk Asia Skill. Jadi boleh kongsikan Wan, kisah perjalanan ke sana dan apa yang anda pengalaman dan juga ilmu yang anda dapat pelajari melalui pendedahan di Asia Skill di Abu Dhabi, Dubai. Okey, silakan Wan. Pengalaman di Abu Dhabi sebenarnya banyak, mencabar sebenarnya. Daripada first Abu Dhabi, banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda, soalan-soalan biasalah. Masuk pertandingan ni, kita training benda lain. Lepas tu daripada masuk pertandingan, dibagi soalan lain. So, daripada dari situ Jadi training soalan lain, keluar soalan lain kan? Tapi dalam perbuatan tu sama lebih kurang, tapi soalan dia untuk memenikan kita. Dia pelik sikit tu. Dia pelik sikit. Dia untuk kacau dari segi mental kita. Jadi itulah kita banyak daripada inilah buka minda balik apa yang kita buat tu sama je sebenarnya. Daripada soalan tu je lain sikit. Lepas tu kena fahami soalan tu, saya
sambung soalan tu dan terus buat. Sebenarnya ada juga kesalahan-kesalahannya, tapi kesalahan kecil-kecil je daripada abuk ke daripada meleleh tu dia dalam tolok makan dalam 5.0 tolok makan. Terus saya tu ada satu task saya ada buat kesilapan. Lepas tu dah satu hari tu saya ada buat kesilapan. Lepas tu besok tu saya bangkit balik, ubah balik diri saya supaya improve, supaya soalan tu saya jawab dengan betul. Lepas tu bila saya jawab, okey, jawab dengan betul, alhamdulillah. Okey. Soalan yang saya jawab tu boleh buat lah. Balik, fikir balik, macam mana buat macam ni, macam mana fikir balik, buat, okey. Saya buat betul. Expert ni, kalau expert ni, kalau awak tak tahu ni, expert ni macam pembawa kita. Macam mana expert ni maksudnya? Expert ni? Expert ni macam pakar-pakar. Pakar-pakar ni macam pakar-pakar bidang saya lah dalam sebuah rancangan. Masa tu siapa jadi pakar rujukan masa tu? Satu pakar itu Mr. John. Siapa? Mr. John pakar. John. John. Dia pun okey. ada kat sana. Di apa John Loy ke apa tu? John Loy. John Loy. Okey, itu antara pemain industri tu. Pemain industri Cak di Asia. Yes. Okey. Lepas tu apabila dia kata okey Wan, kau boleh buat Wan. Ni tas ni semua makan seperti ini sekali. Okey? Budak berada pun saya tak kisah, saya buat hari saya sendiri. Saya buat benda saya buat. Tapi dia orang buat kerja dia orang masing-masing. Saya buat kerja dia masing-masing. Lepas tu saya ikut balik buat task sampai habis masa. Okey, lepas tu last tu task wet on wet. Okay, wet on wet ni kita ni banyak cabaran. Sebab apa? Sebab ramai mata-mata macam jemputan dari sekolah-sekolah, institut, kolej-kolej semua seluruh di Abu Dhabi datang tengok. Ni penonton dia apa? Penonton-penonton dari kolej-kolej, budak-budak. Budak-budak teknikal dari Abu Dhabi. Dari seluruh Abu Dhabi datang tengok untuk okay, jadi macam psycho kita. Yes. Ini apa mata-mata Arab lah. Mata-mata Arab, budak Arab. Mata Arab kan. Mata Arab tengok ganu ke. Macam mana rupa orang ganu buat kerja. Ya. Okay, so dia cabaran pada untuk kita beraksi di hadapan orang-orang Dubai tu, budak-budak teknikal Dubai tu. So macam mana Wan dia punya ni senario dekat situ Wan? Macam mana dia punya ni apa je? Okay, macam mana dia orang punya respon pada kita punya persembahan di sana masa tu? Respon ni dia tengok dia macam bergosip, macam ibarat bergosip lah. Dia tengok bergosip. Jadi kita ni, mata kita terlihat dari kanan ke tepi. Dia tengok jadi macam tu. Asal dia orang ni kutuk saya je kan. Itu psycho lah, ini psycho. Ya betul. Okay, lepas tu saya berlawan dengan Taiwan. Yes. Saya berlawan mata dengan dia. Ni pemenang di Asia, peringkat emas di Asia. Okay. Masa habis tas semua habis komplek masa seremoni. Lepas tu saya fikir saya tak dapat nombor 2 pun okey dah. Okey, lepas tu pada petas Taiwan dah naik nombor 2. Okey, saya fikir saya tak dapat ni. Masa dia umum pada Malaysia tu dah saya macam dah grow dah. Aura dia lain macam. Aura dia, semangat dia lain macam kan. Aura dia macam. Semangat dia. Bila orang Arab tu umumkan tak fikir apa-apa saya berlari ambil.
Rasa hilang penat masa cabaran tu kan. Hilang tu. Lepas tu lepas daripada Abu Dhabi tu dapat surat dari JPK untuk ke World Skill Competition Kazan di Rusia. World Skill Competition. World Skill Competition Kazan Rusia. Peringkat dunia. Di mana? Di Rusia? Di Rusia. Sebelum di saya. Apa nama tempat tu kan di Rusia tu? Kazan. Expo Kazan. Kazan. Dia macam kali lah Sport City of Kazan. Dia macam tempat Olimpik dunia. Ya. Okay. So maknanya sama tempat Olimpik dunia. Jadi selepas di Abu Dhabi balik DPK maklum Jabatan Pembangunan Kemahiran maklumkan yang anda layak untuk mewakili Malaysia ke World Skill Competition. Di Malaysia. Jadi maknanya cabaran tu. Sebenarnya World Skill ni macam Olimpik juga. Cuma kemahiran ni dia banyak kemahiran dari segi wedding, aircon, kabinet, cat, semua banyak jenis. Otomotif semua ada. Sebelum ke Rusia, saya pergi ke persiapan ke World Skill di Kazan. Saya masuk ke persiapan di Melbourne pada bulan 4 2019. Di mana persiapan? Melbourne, Australia. Di mana? Australia, Melbourne. Melbourne, Australia. Okay. Audio tak apa nak jelas kan tu saya tanya dia tadi. Di Melbourne, Australia. Di Australia. Itu persiapan untuk pergi ke Kazan. Okey, mana persiapan? Persiapannya. Dari bidang ke bidang lah, dari bidang ada yang persiapan ke Brazil, ada persiapan ke China, banyak lagi lah. Untuk pergi ke ni lah, pergi ke Kazan nanti. Banyak persiapan. Okey, lepas tu daripada persiapan tu yang ada juga pingat, tapi pingat dia adalah CJ gold, silver dengan ni lah. Mana dia ada juga lah, mana gold, silver, ada juga Ada betul persiapan. Balik kita pergi balik dari gaming untuk persiapan channel, untuk persiapan ke Kazan nanti lah. Itu yang itu sebelum ke Kazan. Persiapan sebelum ke Kazan. Lepas untuk persiapan ke Kazan, banyak jugalah cabaran-cabarannya. Apa yang seperti pemakanan kan, dari masa. Lepas tu kadang-kadang makan dekat sana tak cukup, apa yang tak ada nasi, ayam dari Malaysia lah. Kadang ayam sana tak sama dengan ayam sini. Maknanya cabaran makanan. Cabaran makan, tahan lapar macam tu lah. Mana di masa yang ni, masa di Melbourne di mana? Yang ni masa dekat Rusia. Di Rusia kan? Masa so kita dah sampai ke Rusia pula sekarang ni ya. Untuk kepada yang berada di talian hari ini. So kalau yang baru ini masuk, so kita hari ini kita bersama dengan saudara Muhammad Ridwan bin Wahid, bekas pelajar IKTB Dusun Tua yang juga yang pernah mewakili Malaysia ke pentas antarabangsa. Jadi hari ini kita sama-sama berkongsi cerita dengan anda ini pelajar-pelajar baru, adik-adik junior freshie. Jadi kita dah sampai ke peringkat perjalanan dari Malaysia, kita pergi ke World Skill Competition, World Skill Competition di Rusia, di Kazan, Rusia pada tahun 2019. Jadi yang mana di Iwan, Ridwan ataupun Iwan mewakili Malaysia dalam bidang car painting, betul kan? Car painting, jalan semburan.
Iya, semula car painting di peringkat dunia, yang mana dia lebih kurang macam kalau bola sepak tu World Cup FIFA lah, lebih kurang gitu. Betul. Jadi kalau macam Olimpik tu masih lagi ada yang tak masuk, tapi kalau World Cup tu memang yang terpilih saja yang layak untuk ke pusingan dunia macam tu kan, lepas dipilih-pilih. Ya, jadi apakah cabaran dan juga dugaan sebenarnya macam orang Malaysia ni kita tahu kalau dia pergi merantau ke antarabangsa ni, dia ada cabaran-cabaran yang agak pelik juga nak dengar, tapi itu adalah tipikal ataupun biasa bagi orang Malaysia, terutamanya orang Malaysia, Melayu, Muslim berada di perantauan di negara yang bukan majoriti Muslim. Jadi bagaimana nak menghadapi cabaran di tempat pertandingan dan juga pengurusan diri sebagai seorang atlet ataupun seorang yang mewakili negara di pentas antarabangsa. Jadi seterusnya saya kembalikan mic pada Wan untuk kita kongsikan cerita di Rusia, di Kazan, Rusia, perjalanan di Kazan, Rusia. Apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan adik-adik dunia ni? Silakan Wan. Masa bertolak ke Rusia, persiapan masa ni banyak majlis macam pelepasan ke Kazan, banyak majlis yang akan buat. Ya. Okey, lepas tu semasa sampai ke Kazan, sampai tu perlu cetak barang, cetak barang apa yang kita nak inilah ditekankan lah. Barang apa ada dapat barang sponsor dari inilah produk-produk yang terjenama, yang terkenal. Sponsor semua, kalau wedding dapat sponsor barang, dalam yang bidang-bidang tertentu saja yang dapat barang sponsor dari sorry Wan. Sorry. Dia ada apa yang barang yang sponsor untuk pertandingan ke di sana ke ataupun yang dari Malaysia bawa di sana Wan? Sponsor dari Kazan. Oh, memang dari Kazan Jadi mana barang-barang yang memang yang nak digunakan untuk pertandingan memang dari Kazan di sana, betul? Di Kazan. Tapi yang barang daripada Malaysia ada juga bawa. Oh, ada juga. Brand sama je lah. Barang tu ada dekat di IKTPN. Jadi kalau orang siapa-siapa yang dalam bidang cat ni boleh tengok barang-barang dekat ni. Barang tu dalam satu kan dalam 3,000 biji juga. Satu kan. Okay. Juga. Okey. Balik pada kat Rusia, banyak cabarannya. Cetak barang apa yang barang kita nak ni. Kadang-kadang satu barang kap tak cukup. Fikirlah barang apa tak cukup. Kita boleh minta balik dekat dia. Apa yang kita nak, barang apa kita nak, kita minta. Okey, lepas pada tu masa di sana kadang-kadang banyak juga berlaku ketinggapan. Kadang-kadang kita ni baru lewat. Ya. Sebab mungkin waktu zon waktu kat sana yang buat kita jadi keliru. Kita tukar waktu malam dan siang. Jadi apabila saya bersana kadang banyak pagi sana jadi lewat. Sebab kita tak tahu lagi diri kita ni daripada siang dan malam sana. Kadang sana dah malam, sini baru siang. Kadang sana kita lewat dalam pukul 1 gitu. Di sini baru pagi. Setelah itu siang dan malam kita sana ada juga berlaku-berlakunya TB apa semua itu perkara normal berlaku. Nak start pertandingan cari tandas, beberapa kali cari tandas. Itu inilah jadi pergi tandas, cari tandas, kelang kabut, pergi cari pas, lewat pergi sana, pergi hantar break dekat cooking dari bidang masak, pergi hantar sana tu, berlari sini cari tempat pertandingan tak jumpa, cari tengok peta pening, jadi kita ni cari lah tu. Peta dia bagi tulisan Runi ke tulisan Rusia dia bagi tuan? Dia tulisan dia
dia peta dia besar. Tempat pertandingan tu sangat besar. Ya. Dia tu ada ikan untuk penta. Masa tu saya seorang saja sebab saya dah buat seorang saja sampai situ. Tak ada siapa yang nak tolong. Jadi semua orang sampai semua pergi tempat masing-masing. Jadi tinggal satu orang. Lepas tu cari tempat, cari berlari sana sini, bawa barang sana sini, tak jumpa. Last call, cari pengurus bawa workspace ni kali-kali. Dia bawa saya pergi dekat tempat berjauh. Rupanya dekat situ rupanya. Cari-cari tak jumpa. Dia dekat pergi pusing je. Dekat sana banyak juga okey lah pada pemakanan halal dan non halal pun ada. Nasi itu dekat non halal ada tapi dekat halal tak ada. Kadang-kadang yang Melayu ni dia pergi ambil nasi dekat non halal. Nasi tu boleh makan. Nasi. Lauk, dekat halal ni tak ada nasi. Lauk dia tak boleh ambil. Pula dia tak ada nasi pula kat halal ni. Lain pula, non halal ada nasi. Kat halal tak ada nasi. Pertandingan sana lagi mencabar juga dari segi soalan-soalan dia. Daripada 5 touch, soalan dia lagi pening, lagi susah. Masa dekat sana sejuk juga. Pada sampai sana panas. Okey, panas. Satu hari panas. Lepas tu lepas pada 2 hari tu cuaca berubah jadi sejuk. Dengan angin yang kuat, dengan ribut angin yang kuat dengan sejuk macam tu lah. Tempat pertandingan besar, jadi dalam tempat pertandingan tu ada macam oven panas, macam bau dingin panas lah. Okay. Lepas tu masuk dalam soalan tu, balik pada soalan pertandingan tu agak-agak susah juga. Satu soalan tu dia lagi mencabar. Sebab apa? Sebab ada soalan yang kita tak pernah buat. Soalan yang tak pernah buat, mana soalan subjektif tu? Soalan yang kita tak pernah buat. Sebab apa? Sebab soalan untuk planning untuk worst case dunia lain. Okay. Lepas tu sampai soalan tu, tapi bila start pertandingan di Kazan, dia expert dan juri semua negara lain akan naik meeting. Okey, naik meeting, dia orang akan tukar soalan lain lah, soalan daripada yang tidak ada sebelum ni. Dia boleh tukar soalan di mana pakar. Dia akan tukar balik, rotate balik soalan tu. Mana ini pakar dan juri-juri ni lah dia akan bincang balik untuk jenis soalan ni ya. Betul. Dari situ juga saya fikir masalah besar. Kadang siap kita buat soalan tu dah siap berkomplit. Baru ingat soalan ni sebenarnya salah saya buat. Lepas buat tu baru kita fikir. Macam tu punya. Nak memahamkan soalan tu. Lepas saya dah fikirkan tu dah siap. Salah buat. Sebab saya pasang dua kata. Sebab biasanya sebab Malaysia ni tak ada interpreter. Tak ada apa tu? Macam translate Malaysia tak ada. Iya. Jadi saya nak faham ni, agak sulit. Terjemah. Iya betul terjemah tu ya. Translator. Terjemah. Bukan juga bahasa Inggeris biasalah. Apabila expert sana terangkan soalan-soalan tu, saya macam saya ada lah apa yang kita faham. Itu apabila saya tanya kat Indonesia. Tapi Indo ni saya tanya dia agak payah juga nak jawab sebab dia nak menang juga, dia nak dapat iman. Jadi dia sombong, payah nak jawab soalan saya. Dia accent dengan kita kan. Sebab saya dengan expert saya tak boleh jumpa. Kalau jumpa out, saya kena penalti. Tak boleh jumpa siapa? Expert Malaysia. Awak tak boleh jumpa
expert Malaysia. Tak boleh sebab kalau sebab kita tak ada interpreter. Kalau awak jumpa dengan expert, awak akan disqualified. Yeah, betul. So kita kena Wan, bercakap dengan Iwan. ya. Sekejap, hold kejap. Okey, kita ada satu ni, Nur Azran. Ada Azran 98. Azran 98, anda sedang presenting, saya tak tahu anda presenting apa kat situ. Kita di talian ni ada nampak tak? Kalau di talian kita ada Azran. Azran 98, anda sedang presenting, ada Cik Am. Jadi ni stop presenting ni dulu. Ni Azran. Saya tak tahu Azran ni pergi mana. So dia presenting. Cik Am boleh tengok Cik Am ni tu. Kalau boleh ni offkan dia punya ni presenting. Kan? Okey, so Azran. Okey, sementara kita tunggu Azran punya respon ni. Okey, Adib Sagan, dia ada satu soalan tu. Iwan, Adib Sagan tu, kerja bahagian apa and kat mana? Saya bekerja di Honda USA dan start lepas daripada pertandingan tu dalam 2 bulan. Saya start bekerja di Honda USA di Supanjaya dalam bidang teknikal ni lah, paint, bidang cat, body MP juga, tapi sebagai technician cat lah. Okey, maknanya bekerja dalam bidang Jadi dalam bidang sama juga lah. Dalam bidang sama Sekejap, saya nak ni ada lagi. Okey, ada soalan-soalan lagi. Razi punya soalan. Okey, yang ini untuk yang VTEC atau turbocharger, yang ini dalam bidang otomotif lain sikit ni. Okey, sebabnya Iwan di dalam bidang spray painting jadi untuk yang engineer lain sikit. Kalau untuk bidang motorsport kita juga ada, tetapi bukan di Dusun tu. Kita ada, kalau di Dusun tu kita ada special project lah untuk yang racing. Tapi kalau untuk motorsport kita ada di IKTBN Temerloh, HAM ada yang untuk bidang tu. Tak apa, it's okay. Ni siapa? Okay, spray painting ada cabang-cabang ke? Yes, ini soalan dari Syafiq. Terima kasih Syafiq punya soalan. Iwan, dia tanya spray painting ada cabang-cabang je ke dalam bidang spray painting Iwan? Cabang-cabang macam mana tu? Pada belajar ke sebenarnya? Jadi boleh, kalau ni Syafiq Syahmi boleh type anda punya soalan apa, kalau ini mungkin ada perlu jadi maknanya cabang untuk peluang atau cabang-cabang jenis-jenis spray painting yang anda nak tahu ke, saya pun tak berapa nak clear soalan tu. Jadi anda boleh Syafiq. Okey, mana tu kalau jenis-jenis painting, jenis-jenis painting mana jenis teknik semburan cat ke barangkali. Sebab soalan anda kurang jelas jadi saya tak berapa nak faham. Mungkin Iga boleh. Kalau Iga pun dia tengok tu pun dia senyum tu kan. Maksudnya soalan tu tak berapa nak jelas gitu ya Bang? Betul. Dari mana? Ada jenis semborang daripada cat ke, daripada dari jenis-jenis bahan-bahan cat ke, jenis semburan. Dalam semborang lah. Yes, betul Pak. Sebenarnya ni, okey saya cerita dalam pengalaman masa belajar. Masa belajar ni kita banyak belajar daripada teknikal, daripada amali. Kita banyak belajar daripada benda kita buat dengan real. Benda kita buat dengan betul. Kita buat dia, permulaan kita buat akan belajar dulu daripada belajar kita kenal dulu macam spraykan, simen, cat, apa jenis cat, cat solid ke, metallic, special colour, itu banyak-banyak colour. And then ada start daripada, kita akan belajar daripada start daripada zero ke ni lah. Kita akan belajar dari segi
preparation dari specimen ke primer ke color ke clear and ke polish. Banyak cara-cara step by step. Kalau Ustaz Fajar ni nak ambil masa semasa nak apa ni, okey dalam bidang tu dalam kalau nak pandai cepat pandai dan simen tu kena belajar banyak belajar main simen lah, pisau simen kena banyak belajar. Tanya-tanya orang lama, senior kena banyak tanya ataupun ikut apa ya, encik suruh, pengajar suruh. Encik pengajar kata bagi cat ni jap dah set mirror. Okey. Mungkin belajar kita tanya macam mana nak cat encik macam mana. Okey. So encik akan terangkan macam mana nak buat preparation untuk workshop, pakai kata bahasa grade berapa, lepas tu primer, lepas tu naik color dengan cat. Color dengan clear lah. Okey. Kita stop dekat situ kan. Kita stop dulu. Okey, jadi jadi apa yang Wan dah share tadi tu. Okey, jadi mana proses untuk spray painting. Panjang cerita tu kan. Kalau nak cerita ni kita kena duduk lepas PKBB. Duduk kata banyak. Jadi sebab untuk makluman juga baru ni kita juga buat kita punya di bengkel lah. Kita buat carbon fiber Cik Am kita buat khusus fiber carbon fiber di dusun tu. Jadi okey, itu tadi yang Iwan share tadi tentang proses untuk spray painting. Okey, dalam masa yang kita tak banyak masa lagi, kita ada lebih dalam 15 minit lagi mungkin kan. Jadi Cik Am tengah monitor jam kita. Dalam masa 15 minit lagi yang kita masih berbaki, kita tengok satu soalan lagi sebelum Iwan nak disampaikan nak ke hujung cerita di Kazan tu dia. Okey, ini ada tu soalan dia short and sharp soalan ni. Kalau nak polish body kena pakai span ke corduroy pad? Okey. Boleh dapat soalan tu Wan? Kalau nak polish body kena pakai span ke corduroy pad? Kalau polish body kereta kena pakai mesin lah. Kadang kalau pakai span body kereta kena pakai kain jeans. Ada kompam dia G3, ada kompam dia pada permulaan daripada pakai kain jeans tu kasar, lepas tu dalam 3 layer, lepas tu boleh balik pada span ni untuk melicikan dan untuk mengelakkan lebih licin lah. Lepas tu baru start pada wet. Wet ni lagi ni lah baru masuk waxing. Baru masuk ni lah. Kan. Okey, so harap yang itu menjawab soalan dia. Allah terputus pula. Okey, tak apa sementara Iwan terputus tadi. Okey, jadi kepada yang masih berada di talian, okey. Putra Rifai, terima kasih Putra Rifai masih berada di talian. Okey, sabar anda menanti di talian Putra Rifai. Okey, Putra Rifai, kalau boleh on mic tu jawab soalan saya. Anda ambil khusus apa di dusun tua, Putra Rifai? Mic anda masih mute, tu. Mereka bentuk industri. Okey, mana DMI 04 begitu? Kita tekan. Okey. Baik. Okey, terima kasih Putra Rifai. So yang Putra Rifai dari kalau kami sini dipanggil IPD lah, Industrial Product Design. Mereka bentuk produk design, mereka bentuk produk industri. Yes, itu Okey, 04. Okey, jadi kembali di talian. Okey. Tadi terputus tadi ni Iwan. So Iwan boleh dengar saya Iwan? Okey, boleh. Okey. Okey, ini sebab ini kalau Razin Azizi dia memang banyak soalan. Okey, jadi saya tak pasti tengok Razin ni sebabnya Azran masih lagi presenting. Saya pun tak tahu macam mana ni masih lagi presenting Azran ni. Azran 98. Okey, kalau ni anda boleh stop presenting. Okey. Okey, ini boleh kalau ni Cik Am boleh remove dulu Cik Am. Boleh remove dulu yang ni Azran 98 punya ni.
Okey, okey, saya baru saya boleh nampak ni. Ibai. Ya. So, Razing, mana Razing? Ada tak di talian Razing? Sebab kalau dia tanya ni Ada. ah, sebaiknya awak punya video tak on. Video tak on. Okey, yes Razing. Baru nampak Razing. Okey, Zing. Okey, jadi ini apa tadi soalan apa tadi pasal kulit limau tadi Zing? Macam mana Zing? Okey, kalau nak buang kulit limau lepas kita clear, kan ada kulit Ya. limau. Okey. Nak buang tu kita kena pakai control pack ke? Adakah Okey, benda itu tu soalannya. proses yang Okey, sama? awak ambil kursus apa Zing? Penyelenggaraan jentera berat. Okey, PJB penyakit berat. Okey, mana Dias mungkin sebab itu antara proses tu akan terlibat juga kalau dalam selenggara ni, mana tahu awak akan jadi kena mengecat dan sebagainya. Okey, saya akan bagi kepada yang Iwan untuk jawab soalan tu. Okey, so terima kasih. Razing. Kulit limau ni lepas clear kena gosok dulu. Kalau kulit limau terlalu kuat, terlalu kasar, kena gosok dululah sebelum nak polis. Gosok dalam tempat setengah ataupun ribu. Lepas tu baru polis kita pakai ni dululah G3 sebab G3 pakai kodra tu lah. Gunakan kodra. Kain jeans tu, lepas tu polis dalam tiga layer automatik kulit limau akan kurang. Okey. Okey, terima kasih Wan. Okey. Okey, so itu antara ini jawapan yang ringkas dulu Wan Okey, kita boleh share ini kan. Jadi kalau ni datang nanti sebab dia penyelenggaraan jentera berat ni bengkel dia tak jauh dari Sembrancak tak kan? Bukan kan? Dia kalau nak pergi kalau dia nak pergi PJB, bengkel PJB dia boleh lalu depan Sembrancak tu. Unless kalau dia malas tu dia pergi ke belakang bengkel lama tu lah. Dia tahu dia punya perangai budak-budak PJB ni. Alright. Okey, jadi kita ada sikit lagi masa dalam kita dalam 5 minit. Lagi Cik Amri 5 minit untuk kita climate, kita sampai ke puncak yang mana di penghujung pertandingan di Kazan, Wan. Pertandingan di Kazan tu. Okey, jadi kita ada 5 minit lagi masa Wan untuk kita habiskan cerita di Kazan tu. Boleh Wan? Ni ada orang tanya. Lalu nak tengok daripada ketahanan cat. Ya. Tengok dari segi produk. Daripada produk mahal ke murah ke. Tengok lagi di produk juga. Betul. Tengok daripada preparation, daripada gosok ataupun tak gosok ke. Kalau gosok tak cukup, bila naik cat tu dia akan kopek balik. Kalau jadi bumper ni kena pakai polymer plastik. Kalau jenis bumper baru kena pakai polymer plastik. Kalau tak pakai, cat tu akan terkopek lah. Atau akan terkopek. Dia akan lekang juga ya ada cekaman dia. Kalau cekaman dia tak ada. So nanti dia akan tertanggal balik yang tu kan. Tertanggal balik cat. Okey, sebenarnya teknik proses tu kena betul lah. Proses tu kena betul lah. Jadi mana tak boleh nak pukul rata besi dengan plastik, jangan bubuh benda yang sama je. Sebab yang ini soalan ni juga soalan bagus kan, tetapi biasanya kalau hari itu kita juga ada sesi sama dengan Nick Ridwan. Jadi dengan Nick Ridwan hari tu dia tu memang pakai untuk yang Robert Lowe punya lah. Tapi macam yang macam kat tadi betul lah, mana untuk bumper lain, untuk body lain, jadi kena tahu dan kenal. So nak tahu dan kenal, kena belajar lah. Jadi boleh tanyakan kawan. Jadi kita ada masa sikit lagi untuk Wan habiskan cerita di Kazan, Rusia. Macam mana keputusan akhir ni, macam mana, dan apa iktibar ataupun ibrah yang kita dapat dari pertandingan tu. Sila Wan. Jadi semasa di Kazan ada tas-tas saya makan terendah, dan ada makan tinggi daripada tas design, tas design pada sport rim,
tepi, support dari tepi. Kita akan buat. Lepas tu maka saya akan tengok balik pada kebocoran cat warna lain. Saya akan tengok kita dari tepi tu. Pada saat tu banyak juga cabaran juga. Jawatan tersebut. Dan daripada tu dia macam down sebab ada tas-tasnya tas saya tak boleh jawab. Lepas tu daripada tu Itibar, Indah Tenang, kena redor, apa-apa lagu kena redor dulu. Lepas tu nak connect kita kena buat juga macam mana pun. Tak boleh. Kalau tarik diri tu bukan tak boleh masuk pertandingan lah kalau tarik diri tu. Jadi kita cuba lagi melangkah ke hadapan juga. Cuba. Lepas tu ni lah. Banyak lagi kita pun kadang-kadang Malaysia pun banyak kesilapan juga kita buat. Kita apabila kesilapan kita buat di sana, kita pun balik pada Malaysia, kita perbaiki balik kesilapan kita untuk ni lah kekal pada kemerah-kemerah kita. Okey. So itu antara pengajaran-pengajaran dan juga pengalaman yang dapat melalui penyertaan pertandingan macam ni Wan. Okey, tapi yang sebelum ya saya apa dia tadi? Pada pertandingan tu ya. Saya dapat inilah surat untuk masuk ke kilang Honda lah, pekerjaan. Ya, okey, ditawarkan pekerjaan oleh pihak Honda. Dia akan tawarkan pekerjaan. Okey. Kalau kita nak ke tanah, lepas saya terima permintaan tersebut, surat tu saya terima dan saya bekerja lah daripada kerjaan Honda. Okey. So dalam tapi kalau di Honda mungkin dia ada dia punya basic spec of dia punya spektrum warna tu lah Wan. Dia Honda dia memang dia ada color code dia sendiri kalau untuk berbanding dengan ada color code lain. Dia ada pakai produk-produk cat yang terkenal daripada CPG, Glass Urik, banyak cat ni lah. Cat yang berkualiti tinggi. Ya, kualiti gitu mana lain kereta lain pula dia punya standard untuk ni cat dia. Yes, okey. Dalam masa kita ada 2 minit atau 3 minit lagi, apa nasihat Iwan kepada adik-adik junior sebabnya dalam ni dia ada bukan saja semua cat. Macam tadi kita ada Putra Rifai dari IPD kan, live sebagai student di IKTBN Dusun Tua sebab dia ni mungkin akan survive di Akademi Dusun Tua ni macam awak lah 2 tahun kan. Jadi apa tips dan juga nasihat kepada adik-adik junior ni sebab dia ni akan masuk Januari 2021 nanti insya-Allah kalau PKPB Januari nanti masuk. Yes, insya-Allah kalau segalanya dah tenang insya-Allah mereka akan masuk. Jadi apa tips dan juga nasihat Iwan untuk yang ni Tibet di Akademi Dusun Tua ni. Silakan. Masuk belajar ni kita tak kena fokus tanam dari diri kita ni untuk fokus untuk belajar, untuk fokus and apa yang kita nak buat keesok ke hadapan kita kena plan awal-awal. Contohnya andai kata kita nak sesuatu kita untuk kesembilan diri kita untuk improve untuk belajar dalam semua bidang, tak kisahlah bidang apa pun, kita kena kena banyak bertanya daripada pengajar-pengajar kita sendiri, kena banyak bertanya soalan-soalan and then kena disiplinkan diri daripada bengkel-bengkel, kurangkan perangai-perangai tak elok kita buat dan kita belajar start daripada untuk ke masa kehadapan untuk mendapatkan CJ SPM anda masing-masing lah. Okay, lepas tu sekejap je, tak lama, dalam 2 tahun lebih saya fahami dalam 2 tahun lebih je belajar, tak lama pun, sekejap je belajar. Kemudahan dia kita semua lengkap, tak ada masalah. Just follow up di bengkel-bengkel masing-masing
hasil lah daripada kerja Alright. pelajar ataupun amali-amali. Kan, jadi itu juga ucapan dari seorang mantan Majlis Perwakilan Pelajar itu kan. Saya pun MPP juga, Majlis Pelajar Majlis apa ni? Majlis Perwakilan Pelajar. Perwakilan Pelajar MPP. Ya. Ya, ni sebab ni kan. Jadi mana pengalaman bersama juga dengan kursus-kursus lain juga kena jaga juga ya. Kursus banyak juga. Kan. Kita kalau ada kursus-kursus apa-apa pun kita kena join jugalah daripada yang kata cuti pun kalau hari cuti kalau ada program kita kena join juga program. Ni lah. Mana aktif juga lah maknanya aktif juga daripada sukan apa semua. Jadi maknanya sukan apa semua. Kan. So itu antara nasihat dan juga tips survival tips dari bekas pelajar IKTBN Dusun tu. Sebabnya Iwan masuk tu dah IKTBN Dusun tu kan. Okay. Jadi maknanya di zaman IKTBN Dusun tu sebab hari tu bersama dengan presiden tu pusat latihan belia Dusun tu lagi lama. Kalau yang Cik Razizi dulu dia dengan ada anggota tentera yang jaga dari Mindat. So yang ini tak ada dah, kita ada kesatria kan tak? Dulu siapa awak punya kesatria untuk Sembu Rancak tu kan? Kesatria untuk Sembu Rancak. Kesatria? Ya, kesatria yang jaga Sembu Rancak. Siapa itu? Cik Amin. Cik Amin yang paling garang. Okey, Cik Mak Amin Wahab. Cik Amin. Ya, okey. Dia kena ni lah. Apa ni? Komando dekat Padang tu guling apa tu. Dia kena lah tu. Tak pergi solat apalah. Ikut ni lah waktu-waktu masa duduk lama apa tu ikut. Jangan buat macam-macam apa semua. Saya pun banyak pengalaman juga di macam pengalaman di sana. So kena jaga diri baik-baik. Jangan banyak untuk bercinta ke apa ke begitu. Janganlah. Kita pun belajar pun untuk masa ke depan juga kan. Untuk diri kita juga. Untuk mak bapak kita juga kan. Untuk persiapan untuk adik-adik ni Iwan. Ya, jadi itu pesanan dari abang Iwan, abang Iwan. Ya. Okey Iwan, sekarang macam mana? Dah berumah tangga ataupun masih bujang lagi Iwan? Saya dah berkahwin, lepas tu saya dah berkahwin lepas daripada bulan tahun lepas saya dah berkahwin dan dapat anak satu orang lah. Saya macam ada seorang kan? Okey, tahniah kan? Baru 2 bulan. Sebabnya kita hanya sempat berjumpa di ini je. Di ruang maya ni je kan. Mana nak jumpa bersemuka dah susah sekali kan. Tapi sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita hari ini kan, jadi terima kasih kami ucapkan kepada Iwan dan juga majikan Iwan tadi Renis dapat hubungi Cik Renis tadi. So dia pun mula terkejut juga kan, dia apa hal pula orang di telefon saya ni kan. Jadi jenuh juga saya nak explain ke dia, tapi okeylah, maknanya terima kasih kepada pihak penyedia di Honda sana di atas kesudian untuk membenarkan Iwan untuk bersama-sama dengan kami di IKTBN Dusun Tua pada hari ini untuk berkongsi cerita dengan dengan junior-junior tentang apa itu dalam pengalaman dalam pertandingan di bidang TVET dan juga tips-tips untuk sedikit tips untuk nak survive di IKTBN Dusun Tua. Okey, jadi terima kasih ucapkan kepada Iwan yang sudi hati bersama kita hari ini kan. Kalau nak WhatsApp ke apa nanti nak tanya apa nanti WhatsApp lah. Kan betul. Mana kalau siapa nak WhatsApp especially budak Sembu Rancak SAC 03 SAC 03 nanti boleh kalau ni Iwan boleh tinggalkan nombor telefon yang boleh dihubungi ke ataupun Facebook Iwan untuk yang boleh diorang hubungi Iwan nanti. Okay. Saya akan baik lah. Nanti tengoklah
gambar-gambar tu video ada dekat Ya. Kan nanti boleh share dengan ni dengan adik-adik junior ni, insyaallah ya. Okey. Dan tak lupa juga okey, Semuan Caron Mini. Pernah ingat Semuan? Boleh dengar? Okey ya, Wan tengah type ni. Okey, yang tu dia. Muhammad Rizwan. Muhammad Rizwan. Okey, saya dah nampak ada ni Muhammad Rizwan FB, Rizwan Wahid. Okey, ni 011 611 4330 70 kan? Betul kan? Okey. Jadi ni Wan masih ingat Semuan ni Semuan Caron Mini. Caron Mini? Caron. Masih ingat? Caron Mini. Okey, Caron Mini yang warna merah ingat? Tak ingat. Okey, mungkin saya boleh tulis kat sini ya, kalau tengok dekat message. Okey. Ya. Okey, nampak? Semua. Okey. Masih lagi kerja? Masih lagi boleh berfungsi dengan baik. Ya. Cuba tangki. Cuba tangki Zeus lah yang masalah tu kan. Jadi menimba pengalaman juga benda tu. Kan? Okey. Saya pun bekas pengajar sambilan juga dekat ITPN. Yes. Jadi sementara training dulu kan. Masa ni lah training untuk pergi Rusia sambilan tu jadi pengajar sambilan juga dekat ITPN. Okey, so nampak ada banyak pengalaman, mungkin nanti anda boleh yang lain boleh kongsi pengalaman ni. Okey, jadi kita rangkumkan perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih Wan. Okey, kepada yang lain, okey, terima kasih sama ni. Okay, jadi kita boleh simpulkan perjumpaan kita hari ini, mana perjalanan dalam bidang Tibet. Okey, dalam bidang Tibet memang macam-macam cabaran, tetapi apa yang anda perlu ialah persediaan. So you don't plan to fail, but if you fail, that means something wrong with your plan. Alright, jadi kalau ikutkan tadi itu yang antara cabaran. Kenapa kalau anda lihat kalau perasan kalau atlet Malaysia, kenapa diorang keluar atau pergi ke luar negara lebih awal? Kalau perasan nak pergi ke pertandingan antarabangsa, kadang-kadang 2 minggu ataupun sebulan, mereka akan pergi lebih awal ke venue supaya macam inilah cabaran-cabaran yang Iwer hadapi. Sebabnya kita tak punya banyak masa sampai di Rusia. Jadi dengan cabaran seperti cuaca, waktu bangun dan waktu tidur, kemudian cabaran makan, minum, lepas tu peralatan-peralatan yang disediakan dekat sana, kadang-kadang dia punya plug tu mungkin yang berbeza. Kemudian juga nak mencari lokasi, kadang-kadang lokasi pertandingan dan juga penginapan kadang jauh juga. Jadi ini antara cabaran dia. Jadi sebab tu kenapa orang pelik kenapa nak pergi seminggu atau 2 minggu lebih awal. Banyak ni belanja nak pakai, orang tak tahu macam mana. Jadi sebab itu adalah pengalaman. Jadi maknanya kalau orang yang tak pergi dia tak tahu. Jadi kepada anda mana yang ni mungkin muda, mungkin tak biasa travel, tetapi saya percaya satu hari nanti anda akan dapat peluang untuk travel pergi ke luar negara. Jadi antara benda-benda yang anda perlu bersedia. Jadi Iwan dah berasa dah macam mana berjalan di negara yang kerana bahasa Inggeris pun dia tak faham. Kalau di Melbourne tu boleh tahan lagi lah bahasa Inggeris. Tapi kalau di Rusia dan sebagainya, kerana bahasa Inggeris pun dia tak pernah faham. Okey, jadi untuk anda yang akan berada akan menjalani kehidupan di IKTB Dusun Tua, kita lalukan anda, bersedia fizikal dan mental macam mana yang Iwer dah lalui. InsyaAllah anda juga mampu juga lakukannya untuk melaluinya. Dengar nasihat-nasihat tadi dari Abang Iwer tadi.
Jadi mana disiplin kena jaga, komitmen kena jaga, sikap kena positif. InsyaAllah anda mampu untuk mengharungi latihan di IKT Band Dusun Tua. Sebab dia yang saya bagi tahu kat dia ni, dia kata IKT Band Dusun Tua, we are more than Tibet. Kita lebih dari Tibet. Orang cerita Tibet sebenarnya kita Tibet dan macam-macam lagi yang kita ada. Jadi itu yang kita nak cuba capai untuk graduan-graduan kita lepasan IKTBN Dusun Tua. Seperti mana dan kita harapkan akan lebih ramai lagi di pelajar Dusun Tua yang mampu menggalas cabaran untuk negara, membawa jalur gemilang. Lebih ramai Dusun Tua akan pergi bawa jalur gemilang ke pentas antarabangsa. InsyaAllah. Sebab sekarang ni kita juga dalam proses kita sedang bangunkan kita punya SAE ni, Cik Am, jentera lumba yang barunya ni kalau dulu kita cuma ada IMARIS, lepas ni kita akan ada yang CC yang lebih besar. Jadi kita nantikan kemunculan dia. Dulu kita ada IMARIS 131 dan 250. So lepas ni kita akan ada yang lebih besar lagi. Berapa CC dia? Nanti kita nak tunggu. Bila tu? Bila tu nanti sabar. Okey, insyaAllah sebagai kita dalam proses membangunkan jentera baru ni untuk insyaAllah untuk pentas antarabangsa nanti. Dulu kita main dekat Malaysia je kan. InsyaAllah nanti kita akan main di pentas antarabangsa. Jadi kita juga memerlukan sokongan dan dorongan dari abang-abang senior yang berada di luar sana, yang sudah berada di industri. Kalau ada masa datang kita berjumpa dengan ni, sebab sekarang tak boleh lagi mana sekarang jangan datang lagi sebabnya yang SEM 1 sampai SEM 4 pun sebenarnya sekarang ni sudah pulang ke kampung. Dia pulang dulu sebab ini PKPB. InsyaAllah nanti kalau ada masa mungkin kita boleh aturkan ataupun kita boleh anjurkan aktiviti junior-junior seberancat bersama dengan abang-abang senior-senior ni kan. Jadi mungkin kita boleh semak lebih panjang lagi di sana. Begitu juga dengan kursus-kursus lain, insyaAllah kita akan cuba untuk dapatkan ruang dan peluang bersama dengan all-timer bagaimana persiapan fizikal, mental, sikap dan sebagainya sebelum masuk ke industri nanti, insyaAllah. Okey, jadi itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah bersama Cik Mi, Cik Am, juga Brother Iwer, Bro Iwer pada hari ini, dan juga kepada rakan-rakan lain yang setia berada di talian hari ini, dan Putra Rifai, terima kasih walaupun anda IPD, anda kekal berada di talian hari ini. Jadi mungkin perjumpaan kita hari ini dapat membantu anda. Juga tak lupa Saiful Anwar, Saiful Nur Iman juga masih berada di talian. InsyaAllah. Jadi sebelum tu saya lupa sebab ni dah ramai sangat jadi saya tak sempat nak tanya satu-satu. Okey, Saiful Nur Iman, anda ambil kursus apa Saiful Nur Iman? Reka bentuk produk industri, tuan. Oh yes, okey, reka bentuk produk industri. So no wonder kan, sebab bila kalau ada headphone tu dia akan ada rapat dengan dia punya laptop dengan komputer. Jadi dia sambil design tu dia ada gamers punya agenda tu. Okey, terima kasih. Okey. Tak apa, main game tak salah tapi bijak gunakan masa dan juga pengurusan tu Okey, sebenarnya kita ada Mango for Life. Mango for Life boleh dengar saya, Mango for Life. Mango Life. Okey, jadi awak ambil kursus apa? Mango Life. Ni bagi saya nama dan juga ni, kursus apa awak ni? Nama saya Muhammad Alif. Saya ambil kursus pendawaran elektrik PW4. Pendawaran elektrik PW4. Okey, so yang ini memang yang untuk presis. Okey, Alif Okey. Terima kasih Alif. Sebagai nama lain dekat dalam tu. Saya baca apa yang saya nampak tu lah. Okey, terima kasih. Jadi ingat pesan Cik Mi. So dalam keadaan sekarang kita PKPB kita belum menang. So perjuangan masih belum selesai. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, patuhi SOP yang ditetapkan pihak berkuasa
sayangi duit saman anda, jangan kena sampai 1,000. Dan yang penting anda akan sihat. Okey, ingat pesan saya itu. Kepada yang lain, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain sesi dan masa. Okey, sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari Cik Mizri. Jadi kami mohon maaf. Juga dari kru penerbitan hari ini, juga Cik Am yang juga setia bersama Cik Mi di Mini Studio, dan juga tadi tetamu misteri kita pun dah pulang. Jadi kalau tu nanti dia mungkin akan bersama dengan kita nanti kalau ada kesempatan, insyaAllah. Jadi sekian dulu. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh DM ini dengan Iwan nanti, ataupun boleh update di WhatsApp group. Okey. Untuk besok kita tak ada lagi ni sesi. Mungkin insyaAllah minggu depan Cik Aman. Okey, jadi esok kita akan bercuti. Panjang sikit cuti ni. Jadi kita akan, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. So keep updated di channel Telegram. Bagi ada buka Telegram. Sekarang kita banyak pakai Telegram kan, kita dah kurang sikit pakai WhatsApp tu. Jadi ada platform baru. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Okay, sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa lagi. Bye bye kepada semua. Bye bye.